Salam sejahtera. Seperti yang telah dijangka, akhirnya Anwar menang juga. Ramai orang yang komplain, kecam, maki hamun Anwar Ibrahim berkaitan dengan penyasaran subsidi minyak diesel. Ramai orang yang kata gagal. Tapi ini dia, belum sampai pun sebulan, sudah mula memperlihatkan bibit-bibit kejayaan strategi subsidi bersasar tersebut. Agensi pelancongan operator bas di Singapura kini dah mula menggelepur. Itu pun pembangkang marah subsidi bersasar. Agensi pelancongan dan operator bas di Singapura dilapor akan menaikkan harga masing-masing selepas Malaysia melaksanakan langkah subsidi diesel bersasar. Tindakan pihak terbabit menggambarkan selama ini subsidi diesel negara terlalu banyak yang bocor. Betullah, minyak yang murah di Malaysia dibocorkan ataupun diseludup ke negara-negara jiran. Kalau ada orang yang minta berapa ramai siapa warga asing yang disebut Anwar Ibrahim itu, inilah warga asing yang disebut itu. Bukan susah pun nak cakap. Kalau walaun kata siapa sebenarnya warga asing yang disebutkan Anwar Ibrahim itu, senang saja jawapannya. Minyak kita yang diseludup, dibocorkan ke negara-negara luar seperti Thailand, Indonesia, Singapura, mereka lah yang disebut warga asing. Lain lagi yang tinggal di Malaysia. Meskipun tak banyak, tapi kalau dikumpul-kumpulkan boleh membantu satu daerah. Fikirlah itu secara masak-masak. Bukannya Anda memikirkan berbilion saja, tapi cukup dengan ratusan ribu yang digunakan oleh warga asing yang tinggal di Malaysia sudah cukup membantu sebuah daerah miskin, terutamanya yang masih ketinggalan. Dan bercakap pula, minyak yang diseludup ke negara luar seperti Thailand dan Singapura, minyak mereka jauh lebih mahal berbanding minyak Malaysia. Buktinya sekarang, selepas belum seminggu Anwar Ibrahim mengumumkan subsidi bersasar minyak diesel, kini mula menggelupur agensi pelancongan dan operator bas di Singapura dengan menyasarkan penaikan ataupun menaikkan harga mereka masing-masing. Tiada kesan untuk kita di Malaysia, tapi kesannya di Singapura. Mereka mula menaikkan. Kenapa? Kerana selama ini mereka menggunakan minyak yang bocor dari negara kita. Bila mereka dah mula rasa harga minyak diesel sebenar yang sama harganya dengan negara Singapura, maka dengan itulah mereka terpaksa menanggung kerugian, dan untuk menutup kerugian itu mereka menaikkan harga pula. Inilah bukti bahawa subsidi negara kita ini, subsidi diesel negara kita ini terlalu banyak yang bocor, tidak sampai kepada sasaran. Sasaran subsidi itu sebenarnya untuk rakyat Malaysia, pada asalnya untuk semua rakyat Malaysia. Tapi oleh kerana ada golongan kaya yang tak sanggup pula bayar cukai, sembunyi daripada cukai, jadi penyangap di Malaysia dengan cara tak bayar cukai, maka wajarlah mereka dikenakan subsidi tersebut. Golongan miskin, golongan yang tidak berkemampuan, golongan sederhana yang tak kaya raya dapat subsidi tersebut. Jadi apa lagi yang nak takut? Kenapa masih bising? Dalam masa sama, reaksi menggelupur segmen komersil Singapura itu bukti kewajaran kerajaan Madani menyusun semula subsidi diesel negara supaya ia lebih bersasar. Bayangkan, puluhan tahun taikun dari jiran tetangga kaya raya menikmati subsidi pukal diesel di negara kita ini. Bukankah itu tak adil? Kita bayar cukai, mereka pula yang dapat subsidi itu. Amat tak adil sama sekali. Malah,
Rekod telah membuktikan subsidi diesel negara melonjak 10 kali ganda kepada 14,3 bilion pada tahun 2023 berbanding hanya 1,4 bilion pada 2019. Inilah yang patut difikirkan oleh kita semua, kewajaran ini. Bagi mereka yang sayang negara ini, kita patut memikirkan cara untuk mau mengapungkan semula negara ini karena keberhutangan yang semakin besar. Bayangkan saja, 2 tahun, 3 tahun yang lepas pada tahun 2019, 4 tahun yang lepas, jumlah ataupun bayaran subsidi diesel negara kita hanya 1,4 bilion pada tahun 2019. Tapi pada tahun 2023 melonjak kepada 14,3 bilion. Ini semua disebabkan kenaikan harga minyak dunia. Kalau dilihat tren ini, bayangkan tahun 2025 berapakah jumlah subsidi yang perlu dibayar oleh kerajaan. Dan berapakah jumlah pula hutang negara pada waktu itu? Sekarang pun dah mencapai 1 triliun. Bayangkan 3 tahun akan datang apa jadi. Kita tidak dapat mengawal minyak dunia, karena itu adalah di luar kawalan kita. Tapi tentang subsidi bersasar, itu di bawah kawalan kita. Maka dengan itulah sesuailah subsidi pukal itu dihapuskan. Oleh sebab itu, langkah strategik penyusunan semula subsidi diesel dengan menjadikannya lebih bersasar menerusi program bantuan subsidi madani Budi Madani akan dapat menyelamatkan berbelas bilion duit negara. Sebelum ini, diesel bersubsidi negara ini dijual pada harga RM2.15 seliter untuk kenderaan komersil dan peribadi. Padahal harga diesel di Singapura mencecah RM8.87 seliter dan RM4.12 seliter di Thailand. Lihatlah itu, berapa jauhnya harga minyak diesel di Singapura banding dengan Malaysia juga dengan Thailand. Itu sebabnya agensi di sana mula menggelupur. Itu pun Perikatan Nasional muda bebal marah. Harga naik, mohonlah fleet card. Kerajaan dah bagi jalan keluar template pengguna X, Arif 6. Saudara-saudara sekalian, apa nak susah kalau benar-benar anda layak untuk mendapatkan subsidi itu, pergi cepat, mohon fleet card. Jangan hanya bising, tapi tak pernah pohon. Jangan terpengaruh juga dengan kata-kata yang hanya putar belit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Komen Anda paling penting sekali. Dan saya akan bacakan komen Anda setiap kali Anda menulis komen itu untuk perkongsian ilmu untuk kita semua. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.